Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk kelas yang berikutnya bagi membincangkan mengenai ilmu mantiq fil kitab Al-Manahij Al-Islam, yang mana kita akan membincangkan mengenai bab kulliyah al-khams, kulliyatul khams. هذا اليوم ندرس ونبحث عن الموضوع الجديد إن شاء الله. Kita akan bincang mengenai tajuk baru kita, ad-darsul rabi', dalam kitab kita, kitab Manahij Lisatul Rabi'ah, fi safha 29, iaitu kulliyah khamsah. Kita ingat balik sedikit pembelajaran kita sebelum ini, yang mana kita dah pun belajar mengenai beberapa bab, iaitu kita dah belajar mengenai ilmu al-mantiq. Dalam dia ada ta'arif, ada khilaf, ada faedah, adanya ahamiyah. Kenapa kita belajar ilmu mantiq, hukum ilmu mantiq, wa ba'dahu selepas tu kita belajar bab ad-dilalah. Kita tahu mana yang dipanggil sebagai ad-dilalah. Lepas tu mana ad-dilalah yang kita bincangkan dalam mantiq. Daripada banyak-banyak pecahan tersebut, ada satu sahaja yang dibincangkan dalam mantiq. Lepas tu pergi kepada bab yang semestinya, itu al-lafz. Daripada lafaz yang banyak-banyak lafaz, ada lafaz mula-mula pecah pada dua, iaitu mufrad dan juga murakkab. Lepas tu dia pergi turun lagi, dan daripada tu hanya satu bahagian saja kita bincang dalam mantiq. Baik, insya-Allah hari ini kita bincang pula mengenai kulliyah khamsah ataupun kulliyatul khams. Ya, apa yang ada dalam kulliyah khamsah ini? Kulliyat khams ini yang qasimu al-ism bi'atibaru mafhum ila kulliyah wa juz'i. Dia pergi dulu penerangan kepada, dia kata penerangan kepada isim dengan atibar mafhumnya. Mafhum isim itu terpecah kepada, terbahagi kepada kulli dan juga juz'i. Maksudnya kalau ditanya mengenai yang qasimul isim bi'atibar mafhum, dari sudut faham perkataan tersebut, dia pecah kepada dua, iaitu kulli dan juga juz'i. Pecah kepada dua, kulli dan juga juz'i. Ma huwa kulli? Ma sadaqa ala kasirin. Manakala al-juz'i ma la yasdiq ala kasirin. Baik, yang mana kulli adalah yang membenarkan ke atas banyak, manakala juz'i pula yang tidak membenarkan ke atas banyak. Senang saja ta'rif dia, tolong hafal dan ingat kedua-dua ta'rif. Untuk lebih memahami, kita tengok misal. Apa yang dikatakan kulli, mafhum bimafhum ini, bi'atibar mafhum ini, apa yang disebutkan kulli? Ini tak masuk lagi dalam bab kulliyat al-khams ini. Kita baru pengenalan kepada isim, nak terang lagi sekali mengenai isim tadi. Kita dah tahu dah lafaz ad-dilalah, dan sekarang kita masuk dalam daripada kedua tadi, yang mana daripada lafaz-lafaz yang keluar tadi, lafaz mufrad tadi, lafaz mufrad yang bentuk, ada dua bentuk dia kata. Bila kita dengar perkataan tersebut, kita faham dua keadaan, sama ada dia adalah kulli ataupun juz'i daripada isim tersebut, satu perkataan tersebut. Contoh, dia kata contohnya al-insan, lafzul insan yasdiqu ala Ahmad wa Muhammad wa Fatimah wa Fahim. Jadi dia kata, kalau kita kata sebut insan, maka dalam lafaz insan sendiri terdapat Ahmad, Muhammad, Fatimah, ramai dalam tu. Bila kata manusia, siapa manusia? Ramai manusia. Dia kata ramailah manusia. Dia kata kalau kita sebut manusia, maka ramailah manusia yang ada dalam dunia ni. Itu dia panggil lafaz kulli. Yang pertama contoh diberi. Yang kedua nahar. An-nahar, lafzun nahar yasdiqu ala naharu bernam. Naharu babar wa naharu mawar.
Jadi dia kata bila sebut nahar ini, maka banyak nahar dia kata. Jadi perkataan nahar tu kira senangnya dia lebih umum. Kulli ini dia banyak lagi yang ada di bawah pecahan dia. Manakala ad-daulah pula adalah lafzul daulah yang yasdiqu ala Malaysia wa Brunei wa Indonesia. Jadi kata kalau kita sebut daulah, umumlah daulah apa? Ada Malaysia, ada Indonesia, ada Pakistan, ada macam-macam negara-negara yang ada ad-daulah. Maka ada sebut satu perkataan yang membawa lafaz yang membawa bila kita dengar je kita faham bahawa banyak. Kalau sebut negara tu maksud ada banyak negara mana tu, banyak negara tu. Kalau sebut Kuala Lumpur ataupun Malaysia, Malaysia maksudnya Malaysia sahajalah. Kita dah memang faham. Ini dipanggil sebagai lafaz juz'i. Tengok dia kata lafaz juz'i. Lafaz juz'i ma yasdiqu ala katsirain wa huwa kull anwa'ul ma'arif as-sab'ah. Ini ma'arif sab'ah dikenal dengan 7. Apa yang 7? Yang pertama al-alam mithlu Ahmad. Yang pertama alam Ahmad. Satu bila kita sebut Ahmad, maka kita kenal Ahmad. Kalau sebut Fahim, Fahim yang tu lah. Jadi kita terus dapat idrak dalam kepala kita orang tu. Satu je. Itu dipanggil juz'i. Satu juzuk daripada manusia. Manakala ad-dhamair mislu huwa. Satu, tahu. Ismu isyarah mislu hadza. Jadi bila sebut hadza, tahulah hadza. Al-ismu al-mawsul mislu alladhi. Sama je alladhi. Mu'arif bi al. Alif lam mislu as-sayyara. Satu sebelum ni kalau sebut as-sayyara itu as-sayyara, maka dia adalah bersifat juz'i. Baik. Manakala al-mudhaf ila al-ma'rifah mislu babul madrasah. Kalau sebut babul madrasah itu adalah isim juz'i, bersifat juz'i, ataupun bi'tibar mafhum dia adalah juz'i. Dan dia dipanggil, kalau kita balik kepada bab awal dulu, dia dipanggil sebagai tasawur. Kalau sebiji-sebiji ni semuanya ada di bawah tasawur ni. Kita tak masuk lagi tasdik. Kalau bila saya sebut satu babul madrasah, pintu sekolah, maka pintu sekolah itu adalah tasawur. Ingat tasawur, walaupun dua perkataan nampak dua perkataan ustaz, ya, tapi pintu sekolah. Jadi satu lagi nak senangnya dia kata ni adalah mudhaf ilaih, dia masih lagi tasawur. Manakala as-sabi'ah an-nakira al-maqsudah bin nida. Mislu ya muallim itu masih baru juz'i dia kata. Masa kita khusus muallim, wahai muallim inilah kita tujunya muallim yang ada depan kita ni. Kalau tak nak suruh macam mana? Jadi dia kata muallim yang tertentu yang kita bayangkan dah. Idrak dah dalam kepala kita, muallim inilah yang ya muallim itu. Maka itu daripada 7 tadi. Daripada 7 tadi adalah dipanggil sebagai mafhum bi juz'i. Bila kita dengar je, kita idrak dalam kepala, sebabnya kita bercakap mengenai apa yang terbayang dalam kepala kita. Itu adalah mantiq, ilmu mantiq. Manakala daripada kulli tadi dia pecah kepada dua, iaitu az-zati wal ardi. Dia pecah dua, iaitu zati wal ardi. Baik. Apa itu zati? Ma laysa bi kharij an mahiya, nahwu al-insan hayawanun natiq. Manakala al-ardi ma kana kharijan an mahiya, nahwu ad-dahik wal mashi. Baik. Dia kata al-kulli tadi, yang kulli al-insan, an-nahr, daulah tadi, semua itu dia kata terpecah pula pada dua. Dia kata al-kulli tadi az-zati wal ardi. Apa zati? Zati apa bukan yang keluar daripada mahiyah. Nanti kita akan tengok apa itu mahiyah.
Dalam buku tak sebut mahiyah kot. Baik. Ma laisa bi kharij an mahiyah nahwa al-insan haiwan natiq. Ya, ini tak keluar daripada mahiyah ataupun apa yang kita bincangkan ataupun tajuk kita. Tak keluar daripada tajuk utama. Tak keluar lagi dari tajuk utama, iaitu al-insan haiwan natiq. Itu adalah dipanggil az-zati. Az-zati. Manakala semua itu satu tu dipanggil az-zati. Manakala kulli pun ardi pula adalah sesuatu yang dibincang keluar daripada mahiyah, yang mana dia keluar daripada mahiyah, yang tadi tak keluar. Maksudnya mahiyah lah. Jadi ini keluar daripada mahiyah seperti dhahik wa mashi. Maksudnya sifat ni dikira sebagai yang luar daripada mahiyah. Manakala lafzul insan wa lafzul haiwan wa lafzul natiq laisa kharij an mahiyah al-insan. Tapi dia kata lafaz insan, ya lafaz dan lafaz haiwan, lafaz natiq bukan keluar daripada mahiyah al-insan. Kalau kita cakap mana insan, maksudnya haiwan dan juga natiq, insan dan juga haiwan, natiq itu tak keluar daripada al-insan. Maksudnya memang al-insan itu natiq, al-insan juga haiwan. Manakala falafzul dhahik wa lafzul mashi huma kharijan an mahiyatil insan. Manakala lafaz dhahik dan mashi ialah keluar daripada mahiyah, dia kata kharij an mahiyah, keluar daripada mahiyah al-insan. Baik, tengok sikit. Baik, kita tengok pada contoh yang diberi, iaitu al-insan haiwan natiq dhahik mashi. Dia kata yang ini dipanggil sebagai, yang ini dipanggil az-zat. Manakala yang ini dipanggil sebagai al-ardi. Baik. Kenapa yang ini dipanggil sebagai dipanggil az-zati? Kerana dia kata tak keluar daripada mahiyah al-insan. Sebenarnya mahiyatul insan. Jadi ingat, dalam mantik sekarang kita bercakap maudhu' kita atau tajuk perbincangan kita adalah mengenai al-insan. Maka haiwan dan natiq adalah al-insan sebenarnya. Sebab apa? Sebabnya al-insan adalah satu juzuk daripada haiwan dan juga satu juzuk daripada natiq. Jadi al-insan haiwan dan natiq ini dipanggil sebagai mahiyah ataupun konteks ayat sebut. Masih lagi dalam konteks ayat, masih lagi dalam apa yang kita bincang. Kalau kita sebut kalau sebut haiwan, maka insan itu ya haiwan, al-insan. Maka kalau kita sebut natiq, al-insan natiq. Tapi dhahik dengan mashi adalah ardi. Ardi ini adalah di luar daripada konteks ayat ataupun dipanggil tambahan daripada ayat tadi. Maksudnya kalau kita kata dhahik adalah sesuatu yang keluar daripada al-insan. Manakala mashi juga adalah sesuatu yang keluar daripada al-insan, daripada apa yang kita konteks ayat kita. Kerana kalau nanti kita akan tengok apa itu jenis, nau'. Maka yang ini adalah dipanggil masih lagi dalam jenis. Manakala yang ini dipanggil sebagai nau' nanti. Nanti kita akan tengok apa lebih detail lagi kenapa dipanggil zati dan dia agak al-ardi. Tapi untuk awalnya inilah dipanggil az-zati, yang ini dipanggil al-ardi. Kerana kalau tanya kenapa? Kerana mahiyah dia kharij an mahiyah. Baik. طيب tengok انظر هنا صفحة 31 itu. Kulliyah zati yang qasimu kulliyah dengan zati. Kulliyah zati tadi yang qasimu ila jinsun naw' wal fasl. Jinsun fasl naw'. Manakala yang qasimu al-ard kepada ardul 'am wal 'ard khas. Ardul 'am wal 'ard khas.
wa ta'rifu hadhihi al-aqsam 'inda al-manatiq bil kulliyatul khams. Maka dia kata yang inilah dipanggil sebagai kulliyah khams, iaitu al-jins, al-fasl, al-naw', al-'ard al-'am wal 'ard al-khas. Ini 1 2 3 4 5. Maka kelima-lima ini dipanggil sebagai ardul khas. Nama dia ardul khas Pak. Dipanggil sebagai kulliyat al-khams. Nama dia lah, nama panggilan dia. Yang 5 ini. Jadi kita tengoklah takrif dia. Apa itu al-kulliyah al-khams ini? Yang mana al-jins, al-naw', al-fasl wal-'ard al-'am, pada bahagian bawah itu wa kull. Dia kata jenis ialah huwa kulli sadiq ala kathirain mukhtalifain fi haqiqah fi jawab ma huwa. Iaitu jenis ini adalah satu yang membenarkan ke atas banyak benda mukhtalifain fil haqiqat, tapi benda-benda yang berada dalam dia tadi adalah berbeza-beza pada jawab apa itu. Ya, apa itu? Misal iza sa'ala ma huwal insan, apabila kita tanya mengenai insan wal fars wal jamal, fa jawabuhu haiwan. Bila kita tanya insan, farsun, jamal, apa itu semua? Itu haiwan. Termasuk al-insan, haiwan, tu haiwan. Maka itulah jawab apa itu. Maka li'anna yasdiqu 'ala al-insan wal fars wal jamal wa in kanu mukhtalifain fil haqiqah. Walaupun hakikatnya dia berbeza hakikat dia, kerana al-insan natiq, al-farsun sahil. Jadi hakikatnya dia berbeza hakikatnya. Tetapi bila sebut ma huwa, maka haiwan. Ketiga-tiga tadi, keempat, kelima binatang-binatang tadi semua haiwan. Maka itu dipanggil sebagai jenis yang membenarkan ke atas banyak benda, yang mana dia mukhtalifi haqiqah. Manakala an-naw', ma huwa an-naw'? Hiya kulli sadiq 'ala kathirain. Masih sama dengan yang atas itu, membenarkan atas yang banyak juga. Muttafiqin fil haqiqah fi jawab ma huwa. Tetapi dia bersepakat pada hakikat, pada jawab apa itu. Bila sebut apa itu, maka dia bersepakat. Tengok contoh. Iza sa'ala ma huwa Muhammad wa Ali wa Fatimah, fajawabuhu al-insan li'anna yasdiqu 'ala Muhammad wa Ali wa Fatimah muttafiq fil haqiqah. Maka kalau ditanya apa itu Muhammad, Fatimah, Fahim, apa itu? Itu al-insan. Maka mereka al-insan, ya hakikat mereka hakikatnya al-insan. Maka kita bersepakat bahawa itu semua adalah insan. Sedangkan yang atas tadi tak bersepakat. Haiwan, manusia, natik, bercakap, berkata-kata. Manakala farsun, bunyi kuda. Maksudnya dia tak bersepakat pada hakikat dia. Tapi manusia semua yang tadi, Fatimah, semua nama-nama tadi adalah manusia. Maka bila kata manusia, maka al-insan lah. Maka mereka bersepakat pada al-insan. Itu namanya adalah an-naw'. Manakala al-fasl, dalam az-zati ada fasl, huwa juz'u ma hiya sadiq 'alayha fi jawab ay syai'in huwa fi dhati. Iaitu satu juzuk daripada mahiyah tadi. Yang dua tadi adalah mahiyah. Maka dia adalah terdiri daripada satu juzuk mahiyah, yang mana membenarkan ke atasnya pada jawab ay syai'in hu, yang mana satu dia ni pada zat. Contoh dia, kita bagi contoh dia, iza sa'ala 'anil insan, apabila kita tanya mengenai al-insan, dia kata ay syai'in huwa fi dzatihi, daripada mana dia zat dia ni. Maka jawab dia, zat-zat dia tadi adalah natiq. Dia kata li'anna juz'u ma hiya al-insan, kerana dia satu juzuk daripada mahiyah al-insan. Maka dia adalah fasal. Dia adalah fasal dan dia adalah juz' mahiyah. Maka kita bila sebut dia, kita kata apa itu zat insan ni daripada mana? Insan natiq. Maka kita katakan natiq itu sebagai al-fasl, ataupun
farsun sahil, maka sahil itu adalah fasl. Maka bila kita sebut dia zat kuda ni zat dia macam mana? Dia bunyi kuda. Maka bunyi kuda maka kita katakan sebagai fasal zat dia. Sebabnya sebenarnya dalam mantik suka benar dengan bunyi-bunyi binatang ni. Jadi kamu kena carilah bunyi-bunyi binatang yang ada. Sebabnya setiap binatang dia ada nama tersendiri. Kalau kita bahasa Melayu kita mudah sikitlah. Kalau kita dengar bunyi kuda, kita kata bunyi kuda. Bunyi unta, bunyi unta. Bunyi kambing, kambing. Sedangkan kalau ikut bahasa Melayu kita pun ada sebenarnya bahasa sendiri. Kambing mengembek. Dalam bahasa Arab pun sama juga. Dalam bahasa Arab pun sama, ada nama sendiri. Dalam bahasa Melayu pun ada, cuma kita jarang guna. Seperti kambing mengembek, ataupun apa nama, lembu apa lagi? Mengemboh. Adalah istilah-istilah dia. Maka sama juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada nama-nama dia, dan memang biasa dah keluar soalan-soalan yang begitu biasanya. Baik, manakala dalam ardi pecah kepada dua, iaitu ardul am wal ardul khas. Iaitu yang pertama ardul am. Apa itu ardul am? Iaitu dia kata haya huwa al-kulli kharij an ma haya sadiq alaiha wa ala ghairiha mislu al-mashi fa innahu yasdiqu al insan wal jamal wal fars. Dia kata ardul am. Apa itu ardul am? Iaitu kulli kharij, kulli yang kharij dikata ani mahiyah, keluar daripada mahiyah. Yang ni mahiyah tadi yang tiga ni adalah dalam mahiyah. Yang ni keluar daripada mahiyah, dia kata sebab apa? Sadiq alaiha wa ala ghairiha, dan dia membenarkan ke atas yang dia dan juga yang lainnya. Apa dia? Misal masyi, dia kata seperti masyi, berjalan tu manusia pun berjalan, kambing pun berjalan, lembu pun berjalan. Maka itu benar juga pada al-insan, dan benar juga kepada binatang lain. Maka itu dipanggil sebagai ardul am. Manakala ardul khas haya kulli, juga bersifat kulli, lafaz dia tadi bersifat kulli, kharij an ma hiya khas biha fi jawab ay syai'in hu fi ardihi. Yang ini habis sebut khas, maka dia khas kepada cerita kita saja, maudhu' kita saja, iaitu tamam mahiyah saja. Baik, kita tengok misaluha ad-dhahik lil insan fa innahu yasdiqu 'ala al-insan faqat. Maka dia kata dhahik, kalau kita sebut dhahik, maka ketawa itu adalah hak manusia saja. Maka dhahik tadi adalah manusia saja. Dia tak berkongsi dengan binatang lain, dengan benda lain dah. Maka itu dipanggil khas. Sebab suka ketawa ini, di dalam ilmu mantik mereka mengatakan bahawa manusia sahaja ketawa. Sebab ketawa perlu kepada akal, seperti menangis, seperti sedih, sakit. Itu hanya sifat-sifat manusiawi sahaja. Dia kata sebab binatang tak boleh nak berfikir, maka tak boleh dah ada sakit, tak boleh adanya sedih, suka, ketawa, tidak ada. Maka bila sebut dhahik, maka dia adalah sifat manusiawi dalam mantik ini. Sebab kalau kita kata senyum kambing, itu baru senyum baru. Ad-dhahik ini ketawa berdekah-dekah tu, maka itulah dipanggil sebagai kulliyat al-khams. Contoh tadi al-insan haiwan natiq dhahik mashi. Baik, kita namakan sebagai al-insan ini sebagai an-naw'. Al-insan sebagai an-naw'. Manakala haiwan sebagai al-jins. Manakala al-fasl natiq. Al-dhahik ini adalah khas. Dan manakala al-ard dipanggil al-am, mashi ini adalah al-am. Baik. Ini adalah tertib dalam susunan ayat dia. Yang mana kalau ikutnya, kalau kita pembelajaran kita, dalam kitab kita dia mulakan dengan al-jins.
sebenarnya hakikatnya sebenar, semua yang berada di bawah ini adalah al-jins. Yang dipanggil tamam al-mahiyah ini adalah asal usul mereka adalah jins. Cuma yang paling rendah, di paling bawah sekali al-insan. Dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, al-insan ni paling rendah, paling bawah. Maka al-insan ini dipanggil sebagai nau. Kerana ingat, dia yang ini, yang al-jins ini membenarkan ke atas di bawah dia, yang paling di bawah dia ada lagi, banyak lagi. Kalau seandainya kita kata ada Muhammad di depan-depan dia ni, Muhammad al-insan natiq, maka Muhammad adalah dipanggil sebagai nau. Manakala al-insan dipanggil sebagai jenis pada masa itu. Tapi dalam ayat kita al-insan haiwanun natiq, maka al-insan adalah nau, yang jenis adalah haiwan, manakala fasal dia adalah natiq. Nampak? Dia maksudnya kalau dia tertib dia macam tu keadaan dia. Jadi kita kena belajarlah. Sebabnya jenis itu ada pecah turutan dia. Tapi sekadar ilmu kamu untuk tingkatan 4 ini di dalam SPM ini dia lebih kepada bentuk pengenalan awal saja. Untuk kamu berkenalan, inilah yang kamu perlu dapat. Jadi kalau untuk ilmu tambahan itu tak adalah. Dia tak beritahu sini. Nanti kalau beritahu bertambah ilmu, alhamdulillah. Tapi bertambah pening pun bertambah juga. Jadi syorkan sambunglah STAM untuk lebih memahami lagi. Sebab di sana di STAM mereka lebih detail lagi mengenai kuliah al-khams ini dengan contoh-contoh yang begitu pelbagai. Tapi kamu tidak boleh kata contoh dia tidak pelbagai pada kamu. Contoh kamu juga pelbagai, dan kamu perlu meneliti contoh yang diberi tadi. Kenapa dia kata macam itu? Dan boleh tengok pada an-nasyat itu, dan nasyat itu ada beberapa contoh yang diberi tambahan untuk kamu teliti, untuk kamu fahami mengenai tajuk kuliah khams ini. Dia kuliah khams ini adalah benda yang basic saja, yang agak penting untuk kamu pergi kepada bab-bab yang selepas ini. Kerana nanti kita akan biasa sebut dengan al-jins, dan bahkan bab-bab selepas ini kita akan merujuk kepada perkataan-perkataan ini. Apabila sebut al-mawdhu', mawdhu' itu apa dia? Jadi kita perlu tahu apa itu perkataan-perkataan di dalam lafaz ataupun qadhiyah yang akan wujud nanti dalam bab-bab selepas ini. Jadi tolong pastikan kamu mahir, dan pastinya ta'rif perlu dihafal supaya kita tahu mengenai apa itu perkataan itu, apa itu yang dikehendaki daripada ayat tersebut ataupun daripada lafaz tersebut. Apa yang dikehendaki daripada lafaz. Maka kamu perlu hafal ta'rif dia. Dia tanya mana ta'rif dia. Maka kalau ustaz bagi yang kata hafallah ta'rif sampailah bagi jenis, kita tengok sikitlah. Tengok sikit. Kalau kuliah khamsah tadi, kuliah khams al-kulli dengan juz'i tadi pendek saja, tak ada masalah. Ambil ma sadaqa ala kasir, manakala ma la sadaqa ala kasirin itu adalah juz'i. Manakala zati ambil ma la isa sampai bi kharij an mahiyah, itu saja. Al-'ard ma kana kharij an mahiyah, itu adalah ta'rif dia. Manakala untuk jenis sampailah ma huwa, sampai ma huwa fi jawab ma huwa. Manakala nau' pun sama sampai ma huwa. Fasal satu bahagian pertama itu sehingga huwa fi zatihi, al-'ard al-'am sehingga wa 'ala ghairiha, al-khassah sehingga huwa fi 'ardihi. So itu saya kata daripada awal kelas hafal sedikit-sedikit daripada awal supaya dia tak membebankan kita. Supaya tak bebanlah kita untuk kita hafal sedikit. InsyaAllah dia memudahkan kita. Sebabnya dalam ilmu mantik agak banyak ta'rif. Sebabnya kita nak tamrinuz zihn, untuk melatih otak kita supaya cergas. Dia kata. Jadi sekadar itu saja mengenai ilmu kulliyat al-khams ini. InsyaAllah kita akan sambung kelas kita nanti dalam bab yang terakhir bagi lisanatul rabi'ah, iaitu at-ta'rif insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.